Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah? Pada petang ini, alhamdulillah seperti biasa, pada petang Jumaat kita akan bicara langsung dalam Al-Kuliah di TV3 jam 5 sampai 6 petang. Dan hari ini tuan-tuan dan puan-puan, jangan keliru dan jangan anda tukar TV anda kalau anda rasa kelainan dalam menonton Al-Kuliah pada petang ini, sebab kita ada set baru, pentas yang baru untuk Al-Kuliah ya, tahun baru 2011. Alangkah baiknya kalau kita ubahlah sedikit ya, macam perabot di rumah kita lah, kita ajar-ajar sikit baru nampak keceriaan dan kata apa, cita rasa berbeza-beza, tidaklah kita boring sangat ya. Apa pun puan-puan, hari ini kita akan bercerita satu topik, satu tajuk yang cukup menarik, dan saya rasa saya akan jadi remaja pada hari ini sebenarnya, walaupun saya dah jadi orang kata apa, masih remaja lagi lah. Tajuk kita lah Temanku Remaja. Jadi tuan-puan, alangkah baiknya kalau anda remaja-remaja sepanjang cuti sekolah ya, duduk di kaca TV sekejap, berhadapan dengan Al-Kuliah, dan juga bapa-bapa remaja, ibu-ibu remaja, jiran-jiran remaja, duduk seketika kita akan bicara tentang remaja pada hari ini, tentang orang kata apa, isu-isu yang berkaitan dengan remaja, masalah-masalah, peranan kita sebagai anggota masyarakat. Dan bersama saya pada petang ini yang akan mengupas tajuk inilah yang bahagia Ustaz Muhammad Hanafiah Abdul Malik, Penasihat Pertubuhan Kebajikan Sahabat Insan dan Imam Malaysia ataupun SIDIM nama manjanya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Hari ini kita setting baru Ustaz. Hitam putih. Ustaz pun pakai baju hitam putih juga. Ustaz lah yang orang kata apa, meresmikan hari ini. Dan juga bersama dengan saya pada petang ini, tuan-tuan dan puan-puan, sebagai tetamu penonton di studio, tak lain tak bukan ialah Malaysian Institute of Information Technology MIIT, Universiti Kuala Lumpur ataupun UniKL. Assalamualaikum semua. Alhamdulillah, dengan uniform segaknya ala-ala remaja begitulah. Walaupun orang kata apa, sedang menuju ke alam yang lebih dewasa. Apa pun Ustaz, alangkah baiknya kalau kita mula sekarang. Boleh Ustaz bersedia Ustaz ya? Okey Ustaz, sempena orang kata apa, hari-hari kita bersama dengan remaja, saya sebenarnya melihat ibu bapa hari ini Ustaz, kadang-kadang mereka tak dapat macam mana nak, orang kata, nak eratkan hubungan. Terutamanya bila anak dah remaja. Kalau anak tu kecil senang Ustaz, dia bermain atas belakang, kita peluk, dia main bola, kita pun merangkak-rangkak bawah meja dan sebagainya. Tapi bila anak dah remaja macam depan kita ni Ustaz, payahlah. Macam mana Ustaz, ibu bapa di rumah sekarang nak eratkan hubungan dengan anak remajanya? Silakan Ustaz. Alhamdulillah, terima kasih. Yang pertama sekali, bagaimana kita ingin merapatkan hubungan dengan remaja. Sebagai seorang ibu dan ayah, dia mengamalkan konsep 7P. P yang pertama, anak-anak remaja memang menderhagakan perhatian. Anak-anak remaja perlukan perhatian lebih daripada makanan. Anak-anak remaja perlukan perhatian kerana dengan perhatian mereka rasa jiwa mereka akan dipenuhi dengan perhatian dan kasih sayang. Kerana memberi perhatian ini adalah satu keperluan bagi remaja. P yang kedua adalah puji dan peluk. Anak-anak remaja perlu dipuji dan dipeluk. Pujian akan menyebabkan anak-anak remaja bertambah erat dengan ibu dan ayah. Kalau ibu dan ayah berat untuk memuji anak-anak remaja akan mencari perhatian dan pujian daripada luar. Dan akhirnya rakan-rakan sebaya yang telah terjebak dengan masalah sosial akan menarik anak-anak remaja kita dengan pujian, mengatakan mereka ni, oh kau ni hebatlah, boleh bawa motor satu tayar lah, hebatlah kamu ni. Dan akhirnya mereka akan tertarik. Mereka perlukan perhatian dan pujian. Dan ingat, pujian tanpa disertakan dengan pelukan adalah pujian yang kosong. Tetapi bila memuji anak kita, peluklah anak kita. Kerana peluk ni, dia akan menyebabkan ikatan kasih sayang bertambah erat. Tidak boleh dirungkai lagi. Sekiranya ibu dan ayah mengamalkan konsep puji dan peluk anak-anak ni, insya-Allah anak-anak tidak memerlukan perhatian, tidak memerlukan pujian, tidak memerlukan selain daripada ibu dan ayah. Cukuplah bagi mereka. Seterusnya, pendidikan. Anak-anak remaja pada hari ini perlu dididik. Pendidikan terbahagi kepada 3A. A yang pertama, mesti didik anak-anak ini dengan agama. Kerana hari ini kalau remaja-remaja terjebak dengan masalah sosial, kerana mereka kurang pengetahuan agama. Saya baru saja selesai program di Pusat Pemulihan Akidah, Pemantapan Akidah JAKIM di Jelebu. Di sini dikumpulkan daripada seluruh Malaysia golongan-golongan maknyah, golongan terpinggir, dan dikumpulkan di sana. Dan bila kita soal siasat dengan mereka, kita beramah mesra dengan mereka, mereka tak tahu cara-cara nak mengambil air semayang. Mereka tak tahu cara-cara ingin mengerjakan solat. Jadi
Kami cuba dengan kasih sayang, bukan dengan hukuman tapi dengan kasih sayang. Pihak JAKIM telah berjaya menjayakan program itu. Alhamdulillah, akhirnya mereka semua dapat belajar solat dan dapat menjalani hidup sebagai seorang Muslim yang baik. Mereka cuba sedaya upaya untuk memulihkan imej mereka yang sebelum dah terjebak jauh di lorong-lorong selama 17 tahun pun. Dan kalau kita memberi pendidikan agama, insya-Allah dengan pendidikan agama, tapak pribadi itu akan jadi kukuh. Dia tahu dosa dan pahala. Hari ini mak ayah kurang bercerita tentang dosa dan pahala pada anak-anak. Seterusnya, pendidikan yang seterusnya adalah akhlak. Ramai orang beragama, tahu pengetahuan agama, tetapi Allah Rabbi, akhlaknya tetap buruk. Dia beragama, dia tahu kehidupan beragama, tapi dia tetap melakukan maksiat. Maka akhlak ini, kemahiran sosial, harus diajarkan kepada anak-anak. Seterusnya, yang terakhir adalah akademik. Saidina Ali antara sahabat Rasulullah, khalifah yang bijaksana, mempunyai sifat-sifat yang berani, sifat-sifat yang bijaksana. Kan? Pada satu hari Rasulullah SAW kata, siapa yang ingin berkahwin dengan Fatimah, maka dia harus melangsaikan, membaca Al-Quran daripada awal hingga tamat. Sebelum saja sahabat-sahabat lain membacanya, tiba-tiba Ali dah angkat tangan. Saya dah habis baca ya Rasulullah. Apa yang kau baca? Aku membaca 3 kul. Maka aku pernah mendengar kau berkata, ya Rasulullah, sesiapa membaca 3 kul telah khatam membaca Quran. Maka aku, dan akhirnya Ali dikahwinkan dengan Fatimah. Ini kebijaksanaan. Akademik adalah penting untuk pembangunan IQ para remaja pada hari ini. Ramai remaja pada hari ini banyaknya terjebak dengan masalah sosial kerana dibuang sekolah. Mereka tidak mahu belajar. Mereka rasa sudah cukup besar, cukup hebat, maka mereka tinggalkan pelajaran. Ini satu perkara yang menyedihkan. Seterusnya, P yang keempat adalah pukul. Pukul dalam braket hukum. Anak-anak remaja ni susah nak dipukul. Tetapi pukul ni dalam braket hukum. Jangan dimanjakan anak. Apa saja yang dia nak, kita beri. Anak remaja nak keluar malam, ayah. Ayah, nak pinjam kereta, ayah. Lesen tak ada. Ayah, susahlah duduk kat UniKL. Nak kena pakai kereta, ayah. Tak naklah MyV, paling tidak Persona, ayah. Ini masalah dia. Jadi kalau diikutkan saja, dia tidak dididik anak-anak ini dengan braket hukuman, maka apa yang berlaku? Mereka menjadi golongan yang manja. Istilah psikologi pada hari ini, remaja pada hari ini, strawberry generation. Dipetik, dia segar. Bila bawa turun di Cameron Highland, makalah layulah dia. Dia tak tahan lama. Seterusnya kalau kita tengok, P yang seterusnya adalah P yang berkaitan dengan pujuk. Dah dipukul, pujuk balik. Dah dimarah, pujuk balik. Dah dinasihat, pujuk balik. Pujuk dalam braket boleh bubuh juga tentang motivasi. Anak-anak remaja perlu dimotivasikan. Anak-anak remaja perlu ditunjukkan tokoh-tokoh di kehidupan masa kini yang berjaya. Contoh siapa dia? Syed Mokhtar Al-Buhari. Bagaimana dia boleh berjaya walaupun pelajarannya tidak melangkahkan kaki ke universiti. Nampak, lihat tuan-tuan. Jadi ini yang kita nak terapkan. Bagaimana tokoh-tokoh korporat berjaya, siapa mereka dahulu. Ini perlu ditidikkan, dimotivate. Seterusnya, penghargaan. Sepenuhnya cuti sekolah ni, anak-anak ada mungkin dapat keputusan yang cemerlang, bawalah mereka bercuti. Bawa cuti-cuti Malaysia, bawa jalan, mandi air terjun. Kan? Mandilah, bagi dia rasa seronok. Tanpa penghargaan, mengikut kata seorang profesor, manusia ini lebih dahagakan penghargaan daripada makanan. Nampak, lihat. Kalau kita dihargai, kita disayangi, dia tidak akan mencari rakan-rakan yang liar di luar sana untuk rasa dihargai. Mereka akan lebih erat dengan mak dan ayah. Maka remaja mak dengan ayah. Dan akhir sekali, jangan lupa bagaimana kita nak rapat dengan remaja. Periksa. P yang terakhir adalah periksa. Periksa anak kita, periksa handphonenya, periksa remaja punya email, Facebook. Mak ayah kena menyamar, mak ayah masuk dalam Facebook. Apalah yang dia bersembang. Kan? Kalau tanpa periksa, kita tak tahu anak kita ni baik atau tidak. Di sekolah memang dia hebat. Di rumah memang hebat. Pijak semut pun tak mati. Semut pun heran, kenapa aku tak mati? Jadi isu dia sekarang ni. Tapi bila di sekolah, perangainya berbeza. Bila guru memberitahu anak anda mempunyai masalah disiplin di sekolah, ibu dan ayah marah. Ibu dan ayah tidak percaya kerana anak, perwatakan anak yang belum lagi ambil SPM kadang-kadang, yang belum lagi dapat ijazah tapi mempunyai PhD dalam berlakon dan menipu. Hebat anak-anak murid hari ini. InsyaAllah. Itu dengan 7P ni kalau ibu dan ayah dapat garap dengan perhatiannya, beri perhatian pada anak, dengan beri puji dan peluk, beri pendidikan, beri pukulan, beri pujukan, beri penghargaan, beri dan periksa.
insya-Allah anak-anak kita akan berada dalam ikatan kasih sayang yang tidak mungkin akan terungkai. Mereka tidak perlu untuk mengharapkan perhatian daripada orang lain. Ringkasan saya, puji anak anda sebelum anak anda dipuji oleh orang lain. Anak anda bila dipuji orang lain, dia akan ikut orang lain. Secara ringkasnya, puji dan peluk anak anda sebelum mak rempit ataupun mereka di luar sana memuji dan memeluk anak anda. Itu kerugian bagi seorang ibu dan ayah. Itu Ustaz Fauzi. Okey Ustaz, itu yang paling mahal tu lah. Peluk dulu kan sebelum orang lain peluk. Betul. Jadi tuan-tuan puan-puan, itulah kehebatannya anak remaja sebenarnya. Okey Ustaz, kalau kita lihat hari ni Ustaz, isu semasanya kebanyakan anak remaja ni bermasalah Ustaz. Macam mana ibu bapa nak kesan mereka ni masalah ni? Kadang-kadang mereka tak tahu. Tengok mata merah, oleh kesiannya tak cukup tidur kan. Padahal entah apa dia makan tak tahulah. Tengok hidung berair kan. Kesiannya anakku sesemua dah 2 tahun sesemua kan. Macam mana nak kesan bermasalah ni Ustaz? Silakan. Okey. Jadi bagaimana kita ingin mengesan anak-anak kita terjebak dengan masalah-masalah? Yang pertama, jadual waktunya bertukar. Contohnya waktu malam dia jarang tidur awal. Dia tak mampu nak tidur pukul 11 malam. Dia tak mampu nak tidur pukul 12 malam. Selalu pukul 9 lepas makan malam dia terus tidur. Tetapi jadualnya berubah. Waktu 2 pagi pun dia tak mampu tidur. Ketika itu kemungkinan besar dia melayari lama wet lucah. Dan keesokan pagi dia nak bangun tak larat. Dan lesu pergi ke sekolah. Pelajarannya merosot. Keputusan akademiknya rendah. Ini kita boleh stres. Yang nombor 2, kalau kita tengok hari ini penggunaan ramai-ramai remaja di universiti yang kita risau, penggunaan syabu, dadah jenis syabu. Dadah jenis syabu ni kalau tengok dia digunakan untuk membuat hafalan. Konon-kononnya menggunakan syabu, kamu ada stamina untuk menghafal buku. Memang ada. Dan akhirnya tapi jawapannya gila. Kan akhirnya gila. Tinggal di pusat pemulihan saya, dia ni sampai dia seorang pelajar yang skor 4 pointed. Hebat. Tapi isu dia makan najisnya sendiri. Ini sebab terlalu 3 minggu tak tidur. Ini isu dia. Kemudiannya, kalau kita nak tahu, perbezaan mereka yang menggunakan dadah ataupun arak, sifat panas barang tu akan meningkat. Sifat panas barang tu meningkat. Makan, cara makan, ada yang tak lalu nak makan. Ada yang terlalu banyak makan. Habis satu periuk dia makannya. Ada. Jadi perbezaan bab makanan. Ada yang mandi saja. Tak berhenti. Mandi. Tak apa. Mandi pun tak tahulah. Duk mandi. Ada yang takutkan air. Sampai 3-4 hari dia tak mandi. Ini mungkin mereka terjebak dengan masalah dadah. Dan ingat, anak-anak yang terjebak dengan cinta, remaja yang terjebak dengan cinta, bila dia putus cinta, sifatnya berubah. Dia ada mengalami kemurungan, dia diam dalam bilik. Jadi mak ayah kena peka dengan ni. Dan sentiasalah membaca majalah-majalah yang berkaitan tentang remaja, menambahkan ilmu bagaimana kita ingin mengenal remaja dari sudut psikologi dan fizikal. Ini penting sangat. Kalau mak ayah tak ada ilmu ni susah. Jadi itulah Ustaz Fauzi. Ya. InsyaAllah. Okey, mulai hari ini bapa semua kena beli majalah-majalah remaja ya. Biar kita jadi remaja juga dan kita menghayati kehidupan mereka. Apa pun Ustaz, kita berehat seketika dan kita bertemu lagi selepas ini insya-Allah. InsyaAllah. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi. Alhamdulillah, terima kasih kepada anda semua dan remaja-remaja yang menonton Al-Kuliah pada petang ini. Syabas dan tahniah kepada anda. Saya nak puji Doktor Ustaz ya. Puji dulu. Tahniah. Jangan bergerak ke mana-mana sampailah pukul 6 nanti. Kita nak sambung dengan apakah masalah kita sebenarnya. Sebab statistik menunjukkan bahawa ramai rakyat Malaysia ni adalah remaja sebenarnya. 70% bukan begitulah, 7%. Okey Ustaz, kita nak ambil soalan daripada Unicare dulu Ustaz. Boleh Ustaz ya? Silakan kalau ada, silakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Saya ada satu soalan. Saya bapa kepada beberapa orang remaja. Jadi walaupun kita cuba nak didik anak-anak, tetapi remaja ni cepat terpengaruh dengan kawan-kawan. Jadi apakah ciri-ciri yang patut ada pada kawan-kawan ni supaya remaja pada hari ini dapat menjadi remaja yang baik? Soalan saya Ustaz. Okey, terima kasih Profesor Dr. Syamsul. Orang kata apa? Pengemudi Unicare pada hari ini. Jadi betul Ustaz, kata hadis Nabi, al-mar'u ala dini khalilihi. Jadi boleh Ustaz kupaskan ciri sahabat yang patut remaja cari sebenarnya, silakan. Okey, insya-Allah begini. Terima kasih doktor. Begini, jawapan dia mudah. Kita bapa kepada beberapa orang remaja dan remaja ni akan lebih tertarik pada kawan-kawannya.
Maka yang lebih bagus kita yang menjadi kawan kepada anak-anak remaja kita. Ini yang paling kita buat. Jadi nak berkawan dengan remaja ni, kita kena rendahkan keegoan kita sebagai seorang ayah, keegoan kita sebagai seorang ibu dengan menghampiri mereka, menjiwai mereka, memuji dan memeluk mereka, merangsang mereka untuk berjaya. Sekiranya macam itu berlaku, bila mereka berkawan dengan rakan-rakannya di luar sana, apa yang akan berlaku? Mereka akan sentiasa lebih mengutamakan pesanan ibu dan ayah. Mana yang baik dan buruk sentiasa teringat-ingat dan teriang-yang dalam telinga mereka ketika mereka ingin melakukan sesuatu yang tidak baik. Jadi yang sebaik-baiknya apa yang paling patut, ciri-ciri sebagai seorang remaja ingin menjadi kawan pada dia, yang pertama adalah pembimbing. Mereka harus pembimbing. Dan mereka yang kedua ni, pembimbing ni sentiasa mengingatkan yang tu salah, yang ni silap, yang ni betul, yang ni berpahala. Jom ke masjid. Mereka ni sentiasa jadi seorang pembimbing yang membawa kepada kebaikan. Sentiasa berpesan-pesan kepada kebaikan, yang berpesan-pesan dengan cara yang sabar. Kalau tak sabar, kita pesan sekali dua, jomlah semayang, kita tepuk je. Tapi ini tak, dia dengan cara yang sabar. Alhamdulillah, saya sendiri berkawan dengan ramai remaja-remaja di luar sana. Ada latar belakangnya mereka ni daripada golongan maknya, ada latar belakangnya mereka ni daripada golongan para pelacur. Dan mereka ni akhirnya boleh kembali ke pangkal jalan. Kerana apa? Kerana akhlak kita dan semangat kita untuk membimbing mereka kembali ke pangkal jalan. InsyaAllah, itu saya ingat cukup. Doktor, insyaAllah. Ya, okey. So, kena pastilah remaja tersebut kawannya adalah orang yang boleh membimbing anak kita. Membimbing. Okey, kita ambil lagi soalan yang seterusnya. Silakan. Okay, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Saya ada satu soalan untuk bertanya dengan Ustaz. Apakah yang menyebabkan remaja zaman sekarang ini mudah terpengaruh dengan hasutan syaitan ataupun hawa nafsu? Okey, itu saja. Okey, terima kasih. Ini pun Ustaz soalan yang memang wajar sekali. Apa sebabnya? Adakah memang remaja itu memang dunia gila-gila, Ustaz? Silakan. Okey, jawapan dia yang paling mudah. Kenapa remaja ni senang terhasut dengan nafsu dan hasutan syaitan? Secara mudahnya, hari ini dengan dulu berbeza. Gelombang media pada hari ini berbeza. Kalau kita tengok kemajuan teknologi ni boleh merangsang nafsu kita. Kalau kita lihat remaja-remaja yang terjebak dengan masalah-masalah zina, kalau kita buat statistik di sekolah memang hebatlah. Takut gerun kita. Tapi isu dia daripada mana kamu terangsang untuk melakukan zina? Ada daripada multimedia, daripada internet, daripada laman web yang lucah, dalam handphone pun ada. So bila dia tengok, dia lihat, dia tonton, dia dah lihat, dia dah rasa ingin mencuba, maka dia cari pasangan-pasangannya untuk melakukan zina ataupun benda-benda maksiat. Apa yang berlaku kalau remaja dapat kawal daripada menonton gambar-gambar lucah, kawal daripada menonton benda-benda yang negatif, insya-Allah remaja tersebut tidak terangsang. Nafsu ni satu. Nafsu ni jangan dibuai. Kalau dibuai, dia akan lagi laju dan akhirnya kita akan tercampak, jatuh dalam jurang dosa dan maksiat. Jadi jangan membuai nafsu. Nafsu harus dibendung dan dikawal. Itu saja. InsyaAllah terjawab. Okey, terima kasih Ustaz. Jawapan yang mantap. Kita ambil satu lagi Ustaz ya. Silakan remaja-remaja UniKL, silakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Soalan saya, apakah aspek penting yang perlu dititik beratkan bagi remaja seperti kami? Mohon penjelasan daripada Ustaz. Terima kasih. Okey Ustaz, ini bagi saya remaja dah baik dah. Yang pakai kopi macam tu kan. Dah baik dah Ustaz. Ada satu lagi punak atas tu. Itu button. Itu bukan jin pakai toncek tu. Itu memang betul. Apakah ciri yang baik ni yang perlu ada, silakan Ustaz. Okey, kita lihat beberapa sifat Rasulullah SAW. Sifatnya sidik, amanah, tabligh, fatanah. Sidik ni benar. Orang-orang yang dah baik ni elok mempunyai sifat-sifat yang benar. Benar perkataannya, benar tingkah lakunya, benar dan betul gerak kerja dia, benar dan cemerlang tingkah laku dia. Ini harus diamalkan. Dan seterusnya, kalau remaja-remaja perlu mempunyai sifat amanah, jujur menjaga tubuhnya daripada melakukan maksiat, jujur memastikan kakinya tidak melangkah ke tempat maksiat, jujur dalam menjalankan tugas sebagai seorang pelajar universiti, jujur menjalankan tugas sebagai seorang anak kepada ibu dan ayah, jujur menjadi seorang pejuang bangsa dan agama. Dan seterusnya kalau kita lihat, jawapan ciri-ciri yang sepatutnya dia ada dalam golongan remaja pada hari ini adalah fatanah, bijaksana. Remaja-remaja hari ini terlalu lemah dari sudut akademik. Terlalu ramai yang gagal dari sudut akademik. Yang nak belajar tu habis SPM tu syabas dan tahniah.
Tapi isunya yang tak nak belajar. Dah baru tingkatan 2 tak nak sambung belajar. Baru tingkatan 3 dah pergi melilau-lilau entah ke mana. Baru tingkatan 4 dah kena buang sekolah. Mereka yang kekurangan ilmu akademik ni terlalu sukar untuk mengharungi kehidupan yang serba moden pada hari ini. Mereka akan ketinggalan dan kemungkinan besar mereka akan terjebak dengan jenayah untuk meneruskan kehidupan dalam dunia yang serba moden ni. Isu dia seterusnya, kalau kita mempunyai kebijaksanaan, fatanah, ilmu yang tinggi, jadi kat sini kita akan boleh bersaing, boleh menongkah arus untuk terus berjaya. Dan akhirnya ciri-ciri yang penting ada pada remaja pada hari ini, yang pertama, yang terakhir sekali ialah tabligh, menyampaikan kebenaran. Menyampaikan kebenaran ni bukannya susah. Kita tunjukkan akhlak kita yang baik, sentiasa di wajahnya terukir senyuman yang manis, mengajak orang ke arah kebaikan, menyampaikan kebenaran-kebenaran, sifat yang baik, menyebarkan salam, itu saja dah dipanggil tabligh. InsyaAllah saya rasa terjawab soalan. Ya, terima kasih Ustaz. Satu lagi Ustaz, saya terbaca satu berita lah tentang remaja. Ada 4 orang remaja Ustaz yang baru ni, dan 3 laki-laki remaja, yang keempat perempuan. Umurnya 17 tahun Ustaz. Remaja lah kan? 17 tahun. So macam mana Ustaz saya nak gambarkan yang remaja perempuan ni dia boleh ikut yang 3 laki-laki tu masuk ke kebun kelapa sawit Ustaz. Dengan alasan nak melepak dan akhirnya diberi satu minuman yang menkhayalkan dan akhirnya dirogol oleh 3 remaja laki-laki tadi. Saya tanya Ustaz, apa sebenarnya yang bermain di fikiran remaja perempuan tadi sampai boleh ikut sampai ke kebun kelapa sawit pada dia seorang je yang perempuan, dan apa yang main di benak yang laki-laki tu pula, yang 3 tu, padahal yang ni dia kenal dan boleh buat laporan polis sebab dia kenal. Apa bermain di fikiran mereka sebenarnya Ustaz? Silakan. Okey, begini. Apa yang sebenarnya bermain dalam fikiran remaja pada hari ini adalah hiburan, keseronokan, kebahagiaan yang palsu. Ini yang bermain dalam pemikiran mereka. Mereka tidak merasai Allah sedang melihat mereka. Mereka tidak ada kemahiran untuk merasai kepanasan api neraka. Mereka tak ada kemahiran benda ni. Jadi benda ni dia berdasarkan ilmu. Jadi kalau remaja-remaja pada hari ini, dia kata antara banyaklah yang saya tanya, kenapa kau terlibat dengan masalah zina? Ustaz, saya berzinah je Ustaz. Saya berzinah je. Saya bukan jadi pelacur. Sedangkan pelacur bagi air minum dalam kasut dia pun masuk syurga Ustaz. Ada yang remaja-remaja kata, saya buat maksiat Ustaz, saya tak kisah Ustaz. Janji saya Islam, saya tak murtad, saya Islam. Maka kalau saya Islam, nanti dia masuk dalam neraka, dia celup, habis dosa Ustaz, dia campak dalam syurga. Amboi. Macam tu Ustaz. Ada juga yang remaja yang berkatakan, mana ada Tuhan? Tak ada Tuhan hari ini. Kalau ada Tuhan, tentu je rakyat Palestin yang kena bom tu, Allah akan bantu selamatkan rakyat Palestin. Dah banyak dah wali-wali Allah berdoa di Kaabah di Mekah. Kenapa tak ada bantuan pun? Ini pembohongan, mana ada Tuhan? Ada yang begitu. Dan ada juga remaja yang dalam fikiran dia berfikir, ya Allah, aku minum arak, aku berzina, tak nampak pembalasan dia. Aku derhaka pada mak ayah, tak nampak pun. Mana ada balasan, tak nampak. Malah aku bertambah kaya, berjaya. Dapat isteri yang cantik-cantik. Kan? Dapat kereta yang mewah. Maka aku terus derhaka. Sebab dia tak nampak perbezaan antara rahmat dan dia tak nampak perbezaan antara rahmat dan kemurkaan Allah. InsyaAllah. Okey Ustaz, satu lagi Ustaz. Hari ini satu trend remaja kita lari dari rumah. Dia duduk rumah kawan dia ke rumah siapa-siapa, kadang-kadang duduk tak sampai ke Lombok pergi Ustaz. Lari dari rumah ni. Apa sebab Ustaz? Penyebab utama anak-anak remaja lari dari rumah, adakah sebab rumah tu ibarat neraka bagi dia, ataupun ibu popek, bapa duk beletir dan sebagainya, mereka tak selesa? Apa sebab Ustaz? Okey, begini. Mengikut kajian saya, apa yang saya ada rumah pemulihan akhlak. Dari rumah pemulihan akhlak kita ada remaja-remaja perempuan yang bermasalah dan lelaki bermasalah. So kita tanya pada mereka, antara jawapan mereka adalah ibu dan ayah mereka popek. Ibu menjadi DJ, ayah menjadi wrestler, ahli gusti, nak stone coldkan anak, nak pukul anak, itu saja. Jadi isu dia begini. Jadi bila keluarga dalam rumah tu tidak jadi hiburan, rumahnya tidak menjadi syurga untuknya, dia akan mencari rumah lain untuk dia berasa lega dan nyaman di sana. Jadi isu di sini, kalau kita lihat ibu dan ayah tak nak anak-anak lari daripada rumah, ibu dan ayah merayu. Jadilah kawan kepada anak-anak. Hiburkan hati anakmu dengan puji, peluk dan pendidikan. Mudah-mudahan dia menjadi anakmu, bukan menjadi anak kawan-kawannya.
muslimin dan muslimat, apa yang saya rayu pada hari ini, memberi perhatian, memberi kasih sayang mesti lengkap dengan kaedah 7P. Bukan manjakan anak, bagi kemewahan, bagi wang ringgit sehingga mereka jadi lalai dan lupa. Bila dimarah sedikit, dia lari daripada rumah. Kalau kita tengok zaman kita, Ustaz Fauzi, hari-hari kena marah. Kalau tak mengaji, kena rotan pula bukan nipis, tebal, melekat belakang badan. Tapi disebab itu kita jadi orang-orang yang pandai. Kalau dulu nak jumpa anak-anak lari daripada rumah, sukar. Tapi anak-anak yang berjaya akibat dipukul, dimarah oleh anak-anak, ramai. Dimarah oleh ibu bapa, ramai. InsyaAllah. Okey Ustaz, saya tertarik Ustaz sebut tadi kan. Tapi dia orang Ustaz, bila dah lari tu menyesal pula Ustaz. Menyesal susah hidup kat Lombok ataupun susahlah. Akhirnya telefon mak ayah semula. Okey, apa nasihat Ustaz kepada mereka yang bakal nak lari ni? Yang dah ada cita-cita nak lari ni, Mas. Apa kesan dari sudut agamanya, kesan dari sudut sosialnya dan sebagainya. Silakan Ustaz. Okay. Kalau kita tengok remaja lari ni, kita jebakkan dia dalam masalah sosial di kalangan para remaja. Kalau kita lihat, kalau mereka-mereka yang dah menyesal, dah melakukan maksiat, dah melakukan dosa, tiba-tiba dia rasa menyesal. Tiba-tiba dia mendahaka pada mak ayah, melakukan sesuatu zina. Tapi secara yang paling bagus, menyesal. Bila menyesal ni, itu tanda Allah masih menyayangi dia. Jadi bagaimana Ustaz nak berubah ni Ustaz? Dah dengar dah, saya dah menyesal ni, tapi nak berubah tak tahu. Nak berubah, dia memerlukan 5 H. H yang pertama, hati. Kalau ada remaja-remaja yang terjebak dengan penagihan dada, penagihan arak, penagihan hiburan, penagihan seks, jadi paling bagus adalah dengan menggunakan kaedah 5H. H yang pertama, hati. Hati kena kuat. Untuk insaf, untuk kembali ke pangkal jalan, hati kena kuat. Bila hati dah kuat, dia umpama kita piling. Hati ni perlu dipiling dengan kalimah la ilaha illallah. Allah, Allah, Allah. Kalau dipiling, insya-Allah dia menjadi hati yang mantap, kukuh. Bila foundation dia dah kuat, bangunan 88 tingkat pun mampu didirikan. Pribadi, akhlak yang mulia boleh didirikan. Jadi hati perlu kuat. Hati perlu kuat untuk dia kembali ke pangkal jalan. Katakan pada diri, besi dan kayu boleh mematahkan tulang belulangku. Tapi besi dan kayu tak mampu ingin mematahkan hati dan semangatku. Ini yang perlu ada. Hati yang bulat akan mudah dicampak rahmat dalam hatinya, diterangi nur iman. Kemudian H yang kedua adalah hampiri orang-orang yang positif. Kalau dah terjebak dengan masalah sosial, yang paling bagus kita hampirilah orang-orang yang negatif, orang-orang yang positif. Orang positif, orang masjid, orang surau, orang ramailah, guru-guru ataupun businessman yang berjaya. Orang-orang yang positif ini mampu menunjuk jalan untuk menyelesaikan masalah. Paling tidak dia menjadi idola hidup kita. Cara untuk dia berjaya, bagaimana dia berjaya. Hampirilah orang-orang yang positif. Dia akan mengeluarkan perkataan yang positif, nasihat yang positif. Hindari. H yang ketiga, hindari remaja-remaja yang negatif. Hindari remaja-remaja yang kelakuan dia negatif. Tingkah laku dia negatif. Fashion dia negatif. Pemikiran dia negatif. Tak payahlah belajar. Tukarlah kos, tukarlah subjek lain. Tak usahlah ni tak boleh ke mana ni, peluang kerja dah tak ada, Jepun dah tsunami dah ni, tak ada. So tukar kos lain. Jadi yang negatif ni tak nak hampiri dia. Hindarilah mereka. Hindari nombor telefon, lorong-lorong yang lama, hindari kawan-kawan lama. InsyaAllah larilah. H yang seterusnya, hajat. Hajat ni remaja-remaja ni harus diberi matlamat. Matlamat ni penting tuan-tuan. Remaja-remaja yang tidak mempunyai matlamat umpama kapal yang berlayar tidak tahu di mana tempat nak berlabuh. Tetapi yang ada matlamat, dia mempunyai satu sikap, dia berazam bersungguh-sungguh untuk mencapai matlamatnya. Contoh, maaf Ustaz, kalau Ustaz Fauzi saya boleh bercerita satu. Saya ni seorang perunding motivasi. Saya kerap bermotivasi untuk pelajar-pelajar sekolah tingkatan 5, 6 untuk ambil peperiksaan. Bila saya tanya tingkatan 5, apakah cita-cita kamu? Tak tahu. Tak tahu. Tanya yang tingkatan 6, tengoklah sastrawan kot, tengoklah. Tanya yang darjah tingkatan 3, tak tahu. Satu hari saya buat motivasi di Melaka dan apa yang berlaku di sana, saya terpandang seorang anak berbangsa Cina, perempuan. Saya menghampirinya. Selepas saya tanya tingkat darjah 6, cita-cita mereka. Remaja tingkatan yang tahun 2 ni, seorang perempuan. Saya bertanya, adik, siapa nama adik? Nama saya Swilan. Swilan, apakah cita-cita Swilan? Cita-cita saya apabila saya dewasa nanti, saya ingin menjadi seorang remiser.
Saya tanya terus, wahai Swilan, berapa pendapatan seorang remiser sebulan? Pendapatan seorang remiser bergantung kepada kecekapan dia bermain di bursa saham. Kalau dia mempunyai kecekapan yang tinggi, dia mampu meraih pendapatan 1 hingga 10 juta setahun. Saya terdiam. Sedangkan saya tanya pada umat Islam, cita-citanya askar. Kenapa jadi askar? Nak tembak orang. Kenapa jadi polis? Polis nak tangkap orang. Allah, bukanlah askar dan polis itu tidak mulia pekerjaannya, tetapi kita mempunyai matlamat harus diletakkan di tempat yang tinggi. Matlamat harus tepat. Berapa nak jadi seorang engineer, berapa gaji dia tiap-tiap bulan, nak achieve sampai jadi project manager, kena ada cita-cita yang tinggi. Bila cita-cita tinggi, baru dia merangsang kita untuk terus berjaya. Kalau cita-citanya rendah, jadi guru, dia pun rendah lah. Janji lepas SPM, pergi ambil course ni, bukan kita kata guru ni satu yang ni, tapi kita harus mempunyai bangsa, didik bangsa kita untuk mencapai lebih daripada pencapaian bangsa ketika ini. Kemudian apa yang paling penting, hajat. Hajatnya haruslah tinggi, besar, tepat, berikan masa dan lakukan hari-hari supaya dia berjaya. Dan seterusnya, H yang terakhir adalah hijrah. Sekiranya anda tidak mampu untuk melakukan perubahan pada diri anda ketika ini, sekiranya anda tak mampu dengan persekitaran yang terlalu mendorong anda, menekan anda untuk melakukan maksiat. Kalau kat tempat tu orang duk panggil kita Abang Long, Bang, Brother, orang duk kutuk kita kawasan tu, berhijrahlah. Kerana dengan hijrah ni bersama-samanya ada rahmat. Hijrah. Nabi juga berhijrah dengan kawasan yang tertekan di Mekah, Nabi berhijrah di Madinah, akhirnya dia menjadi manusia yang berjaya. Hijrahlah, insya-Allah Ustaz. Okey, terima kasih yang bagus Ustaz. Apa pun perempuan, itulah kehebatan seorang anak remaja sebenarnya. Kita berehat seketika dan kita bertemu lagi selepas ini insya-Allah. Insya-Allah. Muhammadun sayyidul kaunaini was-saqalaini wal fariqaini min urbi wa min ajami. Alhamdulillah, terima kasih kepada anda semua yang terus setia dengan Al-Kuliah pada petang ini dengan tajuk Temanku Remaja. Dan anda ini kena bina satu wawasan, satu cita-cita nak jadi apa daripada sekarang. Kalau budak Cina tadi kan darjah 2 dah nak jadi remiser dengan gajinya 1 juta setahun, kita apa? Nak jadi polis, silakanlah jadi polis. Jaga keselamatan negara. Nak jadi askar, silakanlah jadi askar. Jaga perbatasan sempadan negara kita. Sudah dicerobohi oleh musuh-musuh. Nak jadi cikgu, silakanlah mendidik anak bangsa. Tapi jawapannya kena mantap. Jangan terhegi-hegi. Nak jadi cikgu, cikgu matematik. Yang paling penting matlamat kita. Dari dalam jiwa kita, nak apa niat kita nak didik ke arah kemurnian agama, bangsa dan negara. Saya tanya Ustaz lah. Okey. Saya tertarik bila ada satu cerita tentang bagaimana pelajar-pelajar Ustaz yang akhirnya yang pukul pelajar junior ini sampai orang kata apa cedera jugalah. Jadi akhirnya apa sepatutnya kalau sekolah ini dia kenakan kepada pelajar-pelajar yang bersalah ni, apa cara tindakan paling bagus? Silakan Ustaz. Okey, begini. Kalau remaja-remaja yang senior memukul remaja junior, dan apa yang akan berlaku selalunya remaja-remaja senior ni akan dibuang dari sekolah. Dan tindakan membuang sekolah ni sebenarnya adalah satu tindakan yang baik tetapi kurang pintar. Kisahnya, saya merayu pada pihak kerajaan, pihak yang tepat yang berkenaan, kalau boleh kita mewujudkan satu sekolah yang dipanggil white school. Setiap negeri mempunyai sekolah yang ada white school. White school ni sekolah pemutihan. Mereka-mereka kadang-kadang yang dibuang sekolah ni, remaja-remaja yang berpotensi dari sudut akademik. Remaja-remaja yang kadang-kadang waktu itu dia tersalah langkah. Waktu itu dia terikut kawan. Mungkin dia pukul pun sedikit je, tetapi dia dikenakan tindakan yang merosakkan masa depan dia. Jadi secara yang paling bagus, kadang-kadang kemungkinan besar remaja yang junior itulah yang mencari hal. Mungkin dia mencabar, mungkin dia melakukan sesuatu dan berlaku pemukulan dan akhirnya remaja yang 7 orang ni dibuang sekolah. Masa depan dia cerah, tapi dibuang sekolah, maka berlakulah kegelapan untuk perjalanan untuk hidupnya. Jadi kena ada white school ni, remaja-remaja yang bermasalah tak dibuang sekolah dan tak dibenarkan tinggal dalam sekolah. Mereka dihantar ke white school. Dengan ada macam ni, pembelajaran dalam kelas
Tidak ada lagi budak-budak nakal. Pembelajaran dalam kelas, guru dengan hati yang ikhlas, dengan rahmat Allah yang akan turun dalam kelas, pemutu pembelajaran dan pencapaian akademik akan meningkat kerana tidak ada remaja-remaja yang bermasalah, yang mengganggu remaja-remaja yang tidak bermasalah untuk belajar. Dan akhirnya, kalau kita lihat, pelajar-pelajar yang cemerlang diasingkan ke MRSM, ke pusat-pusat sekolah kluster, sekolah bistari. Tetapi kenapa pelajar bermasalah? Tidak ada sekolah khusus untuk mereka. Mungkin kalau diberi sekolah khusus untuk mereka dan mereka mungkin boleh mencapai kejayaan yang lebih berjaya daripada sekolah-sekolah yang remaja-remaja yang tidak bermasalah. Bila remaja-remaja bermasalah ini dikumpulkan di sebuah sekolah yang dipanggil white school, apa akan berlaku? Dan mereka diberi pendidikan, diberi kemahiran. Dia tidak terjebak dengan masalah sosial. Kerana kita tunggu sampai tarikh dia matang dan masak pemikirannya. Sekiranya dibuang daripada sekolah, para pengedar dadah di luar sana, para gangsterism di kawasan, para penjenayah ingin menarik mereka, merekrut mereka, melatih mereka untuk melakukan jenayah. Secara tidak langsung, remaja-remaja yang dibuang sekolah untuk meneruskan kehidupan, mereka terpaksa melakukan jenayah. Mereka terpaksa melakukan sesuatu yang boleh merosakkan diri mereka dan kadar jenayah untuk negara kita ni semakin meningkat. Jadi cara yang paling bagus, kita asingkan mereka yang bermasalah di white school. Jangan dibuang sekolah dan jangan dibenarkan di sekolah tersebut. InsyaAllah idea saya ni diberi perhatian. Mudah-mudahan insyaAllah. InsyaAllah. Dengar tu semua ya. Bagi mereka yang ada kekuasaan ya. Okey, Ustaz, hari ni remaja kita macam hilang arah tuju, Ustaz. Hilang wawasan, hilang matlamat, macam hidupnya sekali je bro, gitu kan. Kalau kita nasihat je kan. Jadi macam mana kita nak bantu mereka, Ustaz? Ini barangkali remaja bantu remaja, orang kata apa, imam nak bantu remaja, Pak Bilal nak bantu remaja, semua orang nak bantu remaja. Macam cara kita bantu mereka? Silakan, Ustaz. Okey. Bagi remaja-remaja yang hilang arah tuju dalam kehidupan mereka, mereka haruslah kalau boleh dipanggil untuk datang ke latihan, seminar atau dikumpulkan. Kalau yang di Felda, kalau di tempat-tempat kawasan kampung, dikumpulkan di kawasan kampung. Tok Imam akan memainkan peranan. Tok Pengudu akan memainkan peranan. Belia 4B boleh memainkan peranan. Semua agensi-agensi ini, kita harus membantu para remaja pada hari ini. Dengan satu syarat. Yang pertama sekali, kita harus ikhlas. Remaja ni sangat pintar. Dia boleh menghidu apa saja kekurangan yang ada pada diri kita. Jadi kalau kita ikhlas untuk menyelamatkan remaja-remaja yang bermasalah ini kembali ke pangkal jalan dengan meletakkan mereka matlamat. Matlamat ni penting, tuan-tuan. Kita letak contoh siapa yang pernah berjaya. Dan orang-orang yang berjaya ni panggilkan dia berucap dan dia menyampaikan kenapa dia berjaya. Keazaman dia, kesusah payahan dia, kebolehan dia, semangat dia. Ini akan meresap dalam jiwa-jiwa anak-anak remaja ni. Dan akhirnya mereka akan mengambil remaja ini sebagai contoh. Kalau dia berjaya, kenapa tidak aku? Dan aku ingin berjaya, lebih berjaya daripada ibu dan ayah aku. Kan? Aku ingin menjadi seorang guru seperti ibuku, tetapi guru yang terbaik. Aku ingin menjadi seorang askar yang terbaik, lebih baik daripada ayahku hingga jadi jeneral. Aku ingin menjadi seorang polis yang lebih baik daripada ayahku hingga aku menjadi ketua polis negara. Matlamat ini harus tetap kerana matlamat ini merangsang remaja-remaja ini untuk bersikap positif, bertindak positif dan menuju ke arah kecemerlangan. Tanpa matlamat, remaja hidupnya tanpa arah tujuan. Akhirnya ke lorong-lorong, ke jalan raya, ke tempat-tempat hiburan. Ini yang tempat yang berbahaya. Hari ini ramai remaja ponteng sekolah. Mereka tidak lagi ke shopping komplek, tetapi mereka duduk di cyber cafe. Di situ mereka membuang masa. Ada yang sampai 3 hari di sana. Dan kita mintalah pihak-pihak yang berkuasa, pantaulah cyber cafe. Belum ada lagi saya masuk cyber cafe, saya bertemu dengan remaja yang membuat kerja sekolah dalam cyber cafe. Semuanya buat bermain video game dan berchatting. Dan ada kadang-kadang kita lihat menonton gambar-gambar yang prono. Wallahualam. Okey, terima kasih Ustaz. Apa pun itulah kehebatan temanku remaja. Kita buat remaja sebagai teman kita. Siapa saja anda, title anda, gelaran anda, jadikan remaja sebagai teman kita. Apapun, Ustaz, kita berehat seketika dan kita jumpa lagi selepas ini, insya-Allah.
Alhamdulillah, teman-temanku remaja di luar sana. Alhamdulillah, hari ini kita bercerita topik anda hari ini dan bapa-bapa remaja, ibu remaja pun kena hadir sama sampai penghujung rancangan. Apa pun Ustaz, kita cerita bab remaja lagi Ustaz, tentang ada sebahagian-sebahagian jawatankuasa masjid ataupun surau Ustaz, nampaknya dia meminggirkan remaja. Dia tak apa gemar remaja ada jawatankuasa surau ke. Dia tak gemar remaja jadi imam. Dia tak mau remaja jadi Bilal, tukang lauk azan ataupun apa potensilah yang berbakat ini. Kata mereka, rampas senduk nasi aku ni. Aku dah lama dah azan, dah 40 tahun masjid aku azan. Engkau siapa? Budak beringus. Jadi apa nasihat Ustaz dari jawatankuasa masjid surau? Silakan Ustaz. InsyaAllah, untuk masjid dan surau, sebenarnya masjid dan surau adalah pusat perkembangan aktiviti Islam. Kalau kita lihat terdirinya surau di Madinah, maka di situlah pusat pentadbiran Madinah dan pentadbiran dunia selepas itu. Muslimin dan muslimat, para remaja sekalian di rumah, dan saya berharap pada ahli jawatankuasa di masjid, jalankan tugas kita menyebarkan Islam, memperkukuhkan Islam dengan menarik golongan remaja ke surau dan masjid. Nak tarik remaja golongan ke surau dan masjid, berilah peluang untuk mereka mengalunkan azan. Kalau azannya tak betul, maka kita buat pertandingan azan. Sesiapa yang masuk pertandingan azan, maka ketika itu dia jadi juara, maka dibenarkan untuk menjadi azan. Beri dia hadiah. Kadang-kadang remaja-remaja ni tak diberi ruang dan peluang, maka mereka akhirnya menjadi selain daripada Bilal, muazzin. Dan mereka ada yang tak tahu azan. Jadi rugilah kita. Kita umat Islam tak tahu melakukan azan. Begitu juga dalam masjid dan surau, kalau boleh adakan tempat gymnasium, tempat mengangkat berat, bina badan. Tempat ni bagus sangat. Dengan ni remaja akan datang dan selepas waktu azan dialamkan, kita minta dia masuk ke dalam. Ada court badminton, sepak takraw, ajar mereka tentang bagaimana belum ada lagi orang mati main sepak takraw memakai tracksuit. Cakap kat dia, cuba pakai tracksuit. Okey je, lagi best. Dengan memakai seluar pendek. Kita boleh mendidik mereka dengan sukan, dengan kegemaran mereka. Dan paling bagus untuk menarik remaja ke surau Ustaz, kita mengadakan tabung perkahwinan di masjid. Ini hebat. Mana-mana siapa remaja yang dah tiba masa dia untuk bernikah, kan tiba-tiba dia daftar menjadi ahli masjid, kemudiannya di situ diminta jadual. Mungkin ada aktiviti yang perlu dibuat, mencuci tandas, mencuci kolah dan diberi bantuan daripada duit hari Jumaat tu banyak tu. Kan kita buat untuk majlis. Dan tempat masjid ni kalau boleh adakan dewan untuk perkahwinan. Dengan tu ramailah remaja-remaja akan datang. Masjid menjalankan fungsi dia dengan sebenar-benarnya. Peranannya sebenar-benarnya, insya-Allah Islam akan tersebar dan menular, meresap ke dalam jiwa para remaja kita pada hari ini, insya-Allah. Insya-Allah Ustaz, hebat-hebat. Resapannya itu menular dalam hati saya jadi remaja balik. InsyaAllah. Ustaz, dalam sisa 3 minit, siapakah ikon remaja Muslim untuk kita hayati tetapi pada waktu ini? Silakan. Saya telah kaji dan selidik siapakah yang mampu menjadi ikon remaja Muslim pada hari ini. Saya lihat kalau di sudut remaja yang masih bersekolah, saya tertarik dengan Nik Nurmadiah. Saya tertarik seorang anak nelayan yang pendapatan ayahnya lebih kurang RM400 sebulan, tetapi mendapat 21A. Satu legenda, satu keagungan, satu ikon pelajar-pelajar Islam pada hari ini. Jadi kalau dia mampu, dia seorang anak nelayan yang kalau kita lihat rumahnya pun kita tak mampu. Kesian. Tapi bagaimana rumah kita yang penuh dengan aircon, kereta dihantar pergi dan balik anak ke sekolah, tapi anak mampu ponteng sekolah lagi. Jadi kalau remaja, cubalah dibuat satu biodata bukunya, bagaimana perjuangannya, bagaimana keazamannya, CD, ada rancangan televisyen yang boleh menyiarkan kepayahan dia, kesemangatan dia untuk berjuang mendapat kecemerlangan dalam pelajaran. Yang keduanya, saya juga tertarik dengan, kalau lelakinya saya tertarik pada Muhammad Haziq. Muhammad Haziq ni seorang remaja yang ke sekolah dengan kakinya cacat. Dia memakai kasut pada tangannya dan dia menaiki skateboard untuk ke sekolah. Naik skateboard ke sekolah. Tingkat kelasnya di atas, dia mampu. Dan dia tidak pernah ponteng sekolah. Tapi remaja yang Allah Ta'ala berikan kaki, ramai yang ponteng sekolah. Ada tumbuh jerawat, sesama sedikit ponteng kelas, ponteng kuliah. Migraine sikit ponteng kuliah. Muslimin dan muslimat, inilah ikon yang pada saya membakar semangat saya. Mereka ni mendapat ada anugerah
yang dapat tokoh Ma'al Hijrah yang disampaikan oleh Yang di-Pertuan Agong Tuanku Mizan padanya, dan Tuanku Mizan melutut menyampaikan hadiahnya kepada Muhammad Haziq, dan Ibn Madihah menjadi ikon. Dan ada seorang lagi Muhammad Al-Hafiz, orang Taman Tun Dr. Ismail. Daripada kecil dia mampu menghafal Al-Quran ketika usia 10 tahun. Dan kalau dengar kelunokan suara dia, pada tahun 2009 dia merangkul beberapa banyak peringkat antarabangsa dan pernah mendapat tokoh Ma'al Hijrah bagi kanak-kanak. InsyaAllah ini ikon. Dan ikon inilah harus dihighlightkan lebih banyak daripada keburukan remaja. InsyaAllah remaja akan tertarik pada kebaikan dan kehebatan para remaja pada hari ini. Terima kasih yang bahagia Ustaz Muhammad Anaf ya. Apapun itulah remaja-remaja semua. Jadi sebagai kesimpulan Ustaz, sikit je, seminit dah. Remaja sebenarnya tonggak negara. Tonggak perjuangan Islam, tonggak keindahan Islam. Para remaja, tolong jangan calarkan imej Islam dengan kelakuan kita yang mencontohi keburukan Barat. Kebaikan Barat kita boleh contoh, keburukan Barat jangan dicontoh. InsyaAllah kita akan lebih cemerlang daripada Barat dengan imej dan membawa nama baik Islam. InsyaAllah. Wallahu a'lam. Terima kasih Ustaz. Apapun kalau hidup ini bermakna pada remaja, insya-Allah tua tidak akan menyesal nanti insya-Allah. Terima kasih kepada Ustaz, terima kasih kepada Uni KL dan terima kasih kepada semua remaja yang menonton Al-Kuliah pada petang ini. Jazakumullah khairan katsira. Terima kasih kepada penaja hadiah penonton Orlando Catering, Galeri Ilmu di Hatiku dan Aifa Health Sdn Bhd. InsyaAllah kita jumpa lagi pada minggu hadapan dengan tajuk yang lain pula. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Meninjau menitilah rahsia ciptaan Allah. Ziarahilah makam kekasih Allah, kenangilah Rasulullah. Bangunkan jiwa jihad Islami, semangat syuhada ilahi. Marilah bermusafir, laksanakan tuntutan jiwa. Bermusafir, pergelana, luaskan pandangan saudara. Bermusafir, pergelana, kenalah Tuhan Maha Pencipta. Allahu Rabbi, 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 Allahu Rabbi. Berbekal keimanan, penyuluh di sepanjang jalan, mengharap keredaan, doa menjadi kelaziman. Marilah bermusafir, laksanakan tuntutan jiwa. Bermusafir, pergelana, luaskan pandangan saudara. Bermusafir, pergelana, kenalah Tuhan Maha Pencipta. Allahu Rabbi, 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 Allahu Rabbi. Penat lelah mainan safar, gembuhi ranjau banyak bersabar.